Assalamualaikum, bertemu kembali bersama saya di dalam Bicara Santai Bujang Okey. Hari ini saya akan membincangkan satu topik yang saya fikir ramai sedang mengalami lah. Bagaimana nak kekal waras di saat gawat. Ya. Jadi saya pernah mengalami saat kegawatan. Ya. Bila saya kata gawat di sini ialah dari segi kewangan lah. Jadi ramai sebenarnya yang tak kenal siapa Mimi Saleh sebelum tahun 2015 ya. Sebab saya tahun 2015 dan sehingga sekarang ramai yang mengenali saya sebagai penulis buku, sebagai storyteller, sebagai penganjur bengkel yang generator untuk kanak-kanak. Jadi sebelum tahun 2015 hanya segelintir sahaja yang tahu bahawa saya dan keluarga saya memiliki syarikat penerbitan majalah. Bukan sahaja majalah tetapi juga kami ialah pembekal perkhidmatan penerbitan dan editorial. Jadi kami boleh buat surat khabar, boleh buat buku, buletin dan sebagainya. Jadi mungkin saya cerita sedikit saja latar belakang syarikat. Jadi sekurang-kurangnya ramai akan faham dari konteks mana saya bercerita. Okey. Syarikat penerbitan keluarga kami ni seperti saya maklumkan tadi menerbitkan majalah. Bila kata menerbit majalah, maknanya majalah kami sendiri. Satu, majalah sendiri. Lepas tu kita tawarkan khidmat editorial kepada kementerian, agensi, organisasi, persatuan dan juga individu lah. Okay. Lepas syarikat ni diperbadankan, maknanya jadi Islam Berhad tahun 1985. Jadi masa tu saya sekolah apa ya? Sekolah menengah. Sekolah menengah. Tahun 1988 majalah syarikat kami diterbitkan, iaitu majalah Ibu. Majalah Ibu ni ialah majalah kebapaan yang pertama di Malaysia. Jadi ini saya cari-cari jumpa. Ini ialah majalah pertama kami. Kalau kat sini 1988, sebab kita majalah, okey, kena faham cara buat majalah ialah 3 bulan dan 4 bulan ke depan. Ya. Jadi kalau kat sini tarikh dia April 1989. Jadi maknanya kita dah mula buat kerja tu tahun 1988 dan kita perlu siapkan 3 isu ke hadapan. Ya. Jadi ini isu pertama dan bayi ni ialah adik saya. Sedih. Ni adik bongsu saya. So adik bongsu saya sekarang dah umur 30 apa ya, 33 lah. Maknanya masa ni umur dia 3 bulan dan dia jadi cover yang pertama lah. Jadi mak saya masa ni kira lepas pantang. Umur mak saya masa tu 38 tahun ya. Jadi majalah Ibu adalah majalah pertama kami. Kemudian pada masa yang sama juga kita ada majalah Usahawan ya. So masa tu nama dia Usahawan Malaysia. Dia ada cerita panjang lah macam mana kita dapat buat majalah ni Usahawan Malaysia. Jadi kita menemubual ramai usahawan dalam ni ya. Ini antaranya Datuk Izzat Datuk Izzat Emir. Dia Presiden Dewan Perniagaan ya. Siapa yang kenal Datuk Izzat. Kemudian masa majalah Ibu tu ramailah kita interview mak lah. Mak masa tu saya kecil lagi kan. Mak saya nampak macam cover lah. Kita ada pelakon ya. Majalah Ibu pernah juga dapat pengiran Bini Mazwin. Ramai masa tu pelakon. Dekat sini kalau siapa kenal Dr. Nora Dr. Nora, anak dia sekarang kalau tak salah saya saya ingat Dr. Liana saja. Jadi sekarang ada program pasal mengenai doktor. Ni Dr. Nora Syikin. Ni pun ada majalah Ibu Zainal Zain dengan ibu dia. Masa ni majalah Ibu mengekalkan tudung sebab kita nak memperkenalkan bahawa konsep ibu ibu ni dia ada satu kita panggil dia ada trademark lah. So bila majalah Ibu kita cuba usahakan ibu-ibu dengan anak ni pakai tudung lah dekat depan Pada waktu ni tahun 80-an tak ramai lagi artis yang pakai tudung tapi kita minta pakai tudung. Termasuk pengiran Bini Mazwin masa tu pun dia pakai tudung Okey, lepas tu ni saya cerita seringkas dulu mengenai syarikat untuk semua orang faham bagaimana syarikat kami berfungsi dulu. Kemudian masa ni mak jadi editor, abah jadi ketua editor lah. Saya nak tunjuk dalam majalah Ibu. Okey. Majalah Ibu ni saya cakap yang pertama kan. Okey, masa saya cari buka-buka kat depan ni. Okey, ni mak saya.
Masa ni umur mak 38 macam tu lah, 38 mak Rahma Saad. Kemudian siapa yang kenal lah ini antara pekerja pertama syarikat kami Ini arwah Pak Matlub siapa kenal arwah Pak Matlub Ni Abang Roslan. Kalau tak salah saya dia last jawatan sebagai pengarang dekat Metro, kalau tak salah saya lah, harian Metro Abang Roslan. Okay, ni famous lah dia Wak Nahar jadi kalau saya jumpa Wak Nahar sentimental benda-benda ni. So siapa dalam industri perbukuan memang kenal lah Wak Nahar, dia famous Jadi dia antara pekerja pertama dengan kami dulu Saya dah tak pernah jumpa lagi ni kartunis Akam Jadi ini ialah antara penggerak pertama majalah Ibu dengan mak saya. Sebab masa ni abah masih kerja sebagai wartawan dekat Surat Khabar. Okay, so dipendekkan cerita masa imagine bila saya kata penerbit majalah, dia sama macam syarikat penerbitan majalah dan surat khabar yang lain. Maknanya kita ada in-house punya editorial team. Kita ada grafik, kita ada fotografer, kita ada wartawan. Semua in-house kita dah ada. Cuma dalam skala yang kecil lah. Okay. So dipendekkan cerita. Saya belajar, saya sambung belajar di luar negara. Kemudian saya balik Malaysia tahun 1998. Okay, siapa yang beli buku Naif, saya ada mention perkara ni. Tahun 1998 saya balik Malaysia. Saya balik Malaysia, terus kerja dengan mak. Saya balik Mei, saya terus masuk kerja Jun 1998 lepas tu saya terus kerja dengan mak. Jawatan saya masa tu ialah Eksekutif Hal Ehwal Korporat. Nama je eksekutif tapi saya buat semua. Saya buat semua dalam Hal Ehwal Korporat. Hal Ehwal Korporat tu ialah jabatan yang ditubuhkan, mak saya create jabatan tu untuk saya. Di mana saya memantau 3 unit di bawah Jabatan Hal Ehwal Korporat, iaitu kewangan, kewangan, pengedaran. Pengedaran ni termasuk pentadbiran dan juga pemasaran. So kira 3 main thing nadi dalam syarikat saya jaga masa tu. So masa ni pun kita ada dalam lebih kurang 30 staff lah. Paling ramai kita punya pekerja ialah 40 orang. Tapi masa tu saya tak balik lagi lah 30 orang. Okay. Bila masalah kewangan ni timbul okey. Kena faham bila saya balik Malaysia tahun 1998, Malaysia baru je recover daripada kegawatan inflation tahun 1997. Jadi masa tu pun dia baru je nak recover tau Malaysia. Tapi masa tu dia punya bahang gawat dia tak kena pada industri penerbitan, dia kena pada industri pembinaan oil and gas sahaja dan komoditi yang lain lah. Penerbitan dia tak kena, tak rasa lagi tau. Tapi masa saya balik, siapa yang faham mengenai facility overdraft so masa tu facility overdraft syarikat dah fully utilised. Ada 350,000 dah fully utilised So ini ada benda lain lah. Ni saya nak cerita pun panjang benda lain. Tapi masa tu, masa saya take over that position kita dah ada fully utilised overdraft 350,000. Okay. Ni di start the snowball untuk masalah kewangan. Lepas tu tahun yang sama 98 masa saya balik Jun saya start kerja. Julai 98 kita terbitkan majalah Persona. Dia emotional sebab imbas kembali majalah Persona ni, ini rezeki untuk syarikat keluarga. Masa ni Mastika dia diumumkan, dia beritahulah dia punya jualan sebulan ialah 350,000 sebulan Mastika. Mereka masa tu mereka pun sebenarnya dalam keadaan yang teruk. Tiba-tiba ditukar konsep menjadi cerita seram, cerita misteri dan seram. Terus boom jualan dia. Jadi abah saya fikir, kenapa tak bila Mastika kata 350,000 jualan, kenapa tak kita ambil 1% je daripada that kek pasaran tu, kita try 1% je kalau untuk dapat untuk kita. Jadi Julai 98 kita terbitkan majalah Persona. Okay, majalah Persona ni. Okay, saya rasa ini satu-satu je yang tinggal
Julai 98 ya. Ni cover dia. Dalam masa seminggu terus pengedar minta tambah. Masa tu kita print 15,000 je, nak test market je. Terus habis tau dalam pasaran. So pengedar minta tambah. Jadi kita dalam masa 2 minggu terus cetak balik tau. Tak pernah dibuat kita cetak balik. Dan kita cetak masa tu 35,000 lah. Jika saya tak salah 35,000. Dan return. Maknanya bila majalah tu dipulangkan balik selepas 3 bulan. Kita hanya dapat baki 500. Daripada 35,000 naskah, hanya berbaki 500 je yang kita terima daripada pengedar, daripada kedai. Jadi ini ialah majalah Pesona Julai 1998. Dan di sini yang saya first menulis. Ni saya pertama kali menulis. Sekejap saya tunjuk saya cakap dengan mak saya tak reti menulis sebab saya tak pernah menulis. Mak kata tulislah pengalaman dekat Amerika, kongsi je okey, saya tulis Jadi ini tulisan saya yang pertama ni tahun Julai 1998 jadi dekat situ saya asah bakat penulisan kena faham walaupun saya macam dapat rezeki menulis, tapi kena faham mak saya ialah editor, bapa saya ialah ketua editor yang dah ada pengalaman masa tu lebih daripada 20 tahun. Jadi pen merah pada artikel saya memang banyak lah kerana pada permulaan. Jadi saya belajar. Okey. Ini saya nak cerita bila masa masalah kewangan ni timbul. Okey. Walaupun Pesona masa ni memang boom. Alhamdulillah, memang rezeki kami boom. Punyalah boom jualan. Famous lah masa tu saya famous saya kalau pergi mana-mana khusus mesti paling kurang seorang akan kenal saya orang minta signature saya masa tu kan. Lepas tu sehingga kan sebulan tu memang 150,000 tu tak ada hal lah kita boleh dapat income daripada Pesona. Dan melihatkan itu kita beli satu bangunan dekat je 2-3 pintu sebelah daripada office yang kita sedia ada. So kita beli jadi abah pun buat sebab staff dah makin ramai masa tu. Okey, staff makin ramai. Okey. Lepas tu masa tu actually ada somebody lah nasihat dia kata sementara ekonomi bagus ni belilah satu lagi bangunan. Jadi masa tu kita dah ada 2 bangunan okey. Tahun 98, 99. Sebab kami pindah ke bangunan baru tahun 1999 okey. So di sini juga saya nak beritahu bahawa income syarikat penerbitan majalah datang daripada 3 sumber, iaitu daripada iklan, daripada jobbing. Okey, jobbing ni maknanya kita buat untuk orang lain. Okey. Dan kadang-kadang editorial pun daripada situ dia akan menghasilkan jobbing, dapat bulletin dan sebagainya lah. Okey, iklan, jobbing, baru jualan So macam majalah kami masa tu ada majalah Ibu, majalah Pesona, majalah Usahawan Sukses. Ketiga-tiga ni dia punya sumber income utama lain-lain Majalah Ibu income utama ialah daripada iklan. Majalah Pesona ialah daripada sale. Masa tu paling tinggi sales kita ialah 60,000 So Usahawan Sukses masa tu ialah fardu kifayah je maknanya kita keluar tu sebab tak ada majalah keusahawanan bahasa Melayu masa zaman tu lah. Jadi kita keluarkan just for the sake macam tu je. So dia merugikan lah tapi okay, saya nak cerita nanti kemudian macam mana majalah usahawan ni memberi rezeki pada kita lah. Okay. So bila masalah kewangan muncul, okay. Tadi kan saya kata bila saya balik baru habis gawat okay. Ripple, bila kita baling batu dalam kolam, dia ada ripple kan, dia ada riak air tu kan. Okay. Ripple gawat kena pada syarikat penerbitan. Kami syarikat penerbitan kecil saya mula terasa sebab saya kan bayar invoice pencetak semua. Bila pencetak mula minta cash, dia normal business transaction dalam industri penerbitan majalah ialah 3 bulan. 3 bulan credit term, 3 bulan juga kita dapat payment daripada iklan, daripada pengedar dan sebagainya. So tiba-tiba pencetak minta cash. Okay, tahun 2000. So di sini start Jadi bayangkan saya setiap bulan paling kurang
invoice saya untuk pencetak saja ialah RM100,000. Kalau 3 bulan dah RM300,000. So sekarang ni nak minta cash. Jadi maknanya saya dah kena start bayar yang current dan juga yang 3 bulan sebelum lah. Okay. Jadi masa ni lah dia dah start. Dan jangan lupa saya ada tadi yang overdraft fully utilised. Masa saya balik dah ada overdraft fully utilised RM350,000. Apa maksud dia fully utilised RM350,000? Ialah jika dalam tempoh sebulan dia akan ada interest terhadap overdraft yang fully utilised. Kalau katakanlah terguna banyak tu, so dia ada interest, dikira lah on daily basis. On daily basis. Jadi setiap bulan untuk overdraft tu sahaja interest dia ialah RM2,000 lebih. Okay. And then jangan lupa masa tu juga kita dah ada ramai staff. Okay. Masa kita buat tu juga, bila kita nama orang kenal, Pustaka Wira Sdn Bhd, kita punya syarikat masa tu. So kita pun dapat job. Kita dapat job juga daripada kerajaan negeri. Saya tak perlu namakan lah kerajaan negeri ni. Kita dapat buat surat khabar. Nilai tinggi. Nilai dia 1.5 juta, lebih kurang 1.5 juta untuk kontrak 2 tahun untuk diterbitkan dalam tempoh setiap 2 minggu. Okay. Bunyi macam 1.5 juta. Tapi masalah dia, sepatutnya payment dapat 2 minggu. Kami dapat payment tu selepas 6 bulan. Itu pun selepas macam-macam cara lah. Okay, masa ni juga saya start query lah. Sebab saya nampak dekat dinding ditulis piagam. Piagam pelanggan. Kita akan dapat bayaran akan diuruskan dalam tempoh 14 hari. Okay. So saya tanya orang kat bendahari. Kat situ piagam kata 14 hari. Kenapa saya punya diuruskan dalam masa 6 bulan? So maksud 14 hari ialah the moment bendahari terima invoice. Bukannya di saat kita hantar invoice kita. Sebab invoice kita tak hantar direct pada bendahari. Kita hantar pada jabatan yang kita berurusan. Okay. So di situ juga saya belajar the system memang ada something tak betul kat situ. Tapi kita tak boleh nak buat apa-apa. Kita bukan boleh saman. Tak boleh. Kita tak boleh minta advance pun masa tu. So dekat situ dia punya snowball makin besar. Makin besar. Sebab kita tahu duit tu ada. Tapi duit tu tak dapat sekarang. Duit dapat 6 bulan. Sedangkan dalam tempoh 6 bulan, kita dah bayar macam-macam. Kita nak kena bayar staff bulanan. Kita sekarang pencetak dah minta cash dah pula sekarang. Plus yang hutang lama. So dia punya snowball of the financial turmoil tu dah makin besar. Okay. So tahun 2006 saya start nampak mak dah mula burn out. So saya masa tu di office saya ialah saya tengah nak faham ke operasi syarikat semua. Tahun 2006 tu bila saya nampak mak dah mula burn out, so saya decide sendiri-sendiri lah. Saya decide dengan me, myself and I. Saya kata, let me handle this. Macam tu. Mak tak tahu benda ni, saya fikir sendiri je. Sebab masa tu juga, mak sebenarnya dah dapat 2 kali jemputan haji. Abah dah pergi haji tahun 80-an. So mak masa tu dah dapat 2 kali jemputan haji sebelum tu. Tapi tak dapat sebab duit tak cukup. Sebab mak perlu bawa mak punya mahram Abah. So perlu ada 2 orang lah pergi kan. Tapi duit tak cukup. Tahun 2006 tu, mak dapat panggilan haji lagi. Jadi kita usaha cari duit. So masa tu lah, tahun 2006 menyebabkan saya decide, saya perlu take over dia bukan take over company tau. Bila bunyi macam, kalau kita tengok filem, drama, macam take over company, anak jadi CEO, duduk kat kerusi cantik, tak. Saya sekarang take over masalah. Jadi, apa yang saya buat, masa tu, mak pergi haji, mak abah pergi haji. Pada masa yang sama juga adik saya yang kecil, ingat yang kecil tadi, yang baby tadi tu dah besar, sambung ITM di Sarawak. Saya hantar dengan adik saya Suria pergi hantar Ira ke Sarawak. Jadi masa tu saya start fikirlah macam mana cara saya nak handle benda ni. Kita nampak ada masalah tapi berapa banyak masalah yang saya nak hadapi tu saya kena kira, okey. Sebab auditor memang ada, tapi saya tak percaya apa yang saya nampak. Sebab dalam on paper nampak bagus. Tapi in reality tak. Saya kata apa yang tak kena pada pengiraan audit dengan ni. So
Saya buat sendiri yang bodoh-bodoh punya pengiraan sebab saya tak ada latar belakang account melainkan apa yang saya belajar very simple calculation yang saya buat. So apa saya buat, simple je. Katalah saya nak take over this problem untuk setahun. Apa problem itu? Jadi saya kira berapa hutang bangunan ada 2 bangunan di situ. Dan bangunan tu dia punya hutang saya tak kira berapa jumlah saya hutang di bank. Bukan pasal jumlah berapa saya tertunggak ansuran. Okay. Masa tu tertunggak ansuran ada satu bangunan bangunan tu yang kami duduk sekarang tu lah, yang masa tu lah tertunggak 15 bulan. Kalau saya cerita, setiap kali saya cerita orang mesti heran macam mana saya boleh tertunggak 15 bulan dan bank tak kejar saya. Okay, itu cerita lain lah. Tapi saya memang alhamdulillah saya berjaya convincekan bank untuk bagi saya sehingga 15 bulan tunggakan. Satu lagi bangunan ada 3 bulan tunggakan. Okay. So saya kira tu saya kira berapa kereta installment ini untuk setahun setahun gaji staff saya kira berapa. Lepas tu apa ni, semua hutang-hutang yang saya fikir berapa saya kena bayar, dan pencetak. Kos yang paling tinggi ialah pencetak. Kat situ saja lebih 500,000 nilai pencetak tak lebih. Sebab satu pencetak je ada satu tu ialah kami hutang kat dia 200,000 masa tu. So satu pencetak. Masa tu kalau tak salah saya ada 5 pemiutang utama saya kena bayar. Ada color separator. Siapa yang dulu-dulu buat penerbitan tahu color separator tu apa? Color separator, pencetak, hutang bayar gaji staff, semua saya kira dalam masa tahun kira 1.9 juta. Okay. Itu actually amount yang sikit saya tak tengok the big picture lagi yang benda-benda lain yang liability bangunan tu sendiri tak. Saya hanya kira installment sahaja Okay. So 1.9 juta So itu masalah yang saya akan pikul ni pikul Okay. So first memang saya senaraikan semua hutang perbelanjaan. Okay. Lepas tu saya jumpa auditor. Saya ada seorang kawan editor yang juga penulis dalam majalah Usang Sukses. Saya minta nasihat. Okay. Dia tengok calculation saya tu, dia diam. Saya tahu dia pun tak tahu apa nak jawab. Dia diam and then dia kata macam ni je. Dia kata kurangkan liability, tingkatkan pendapatan. Saya macam, kalau itu saya pun tahu sebab semua buku accounting akan cerita benda yang sama. Kurangkan liability, tingkatkan pendapatan. Okay. So masa tu saya realise tak ada siapa boleh bantu saya melainkan saya. So apa yang saya buat? Okay, kat sinilah saya create kubu kewarasan. Okay, saya create fortress kubu kewarasan. So misi saya masa tu satu je. Kurangkan liability, tingkatkan pendapatan. Ingat saya ada 1.9 juta yang saya dah calculate tadi. Okay. Apa yang saya buat ialah saya gunakan, masa tu saya baca beberapa buku lah. So satu buku yang sangat saya suka konsep dia ialah Big Stone, Small Stone. Dalam buku 7 Habits of Highly Effective People, Stephen Covey. Big Stone, Small Stone menerangkan konsep bahawa settlekan yang besar dulu. Bila kita settle problem yang besar, Big Stone, yang kecil-kecil tu lagi senang settle. Okay. So saya mengambil konsep tu. Apa saya buat? Saya melihat dalam 1.9 juta tu apa hutang yang memudaratkan. So dekat situ hutang yang memudaratkan ialah installment 15 bulan yang saya tertunggak tu. Bangunan So saya settle bangunan. Apa saya buat? Saya jual. Saya usaha untuk jual satu bangunan lah. Satu bangunan dulu. Bangunan, saya ingatkan bangunan yang actually saya nak jual dua-dua bangunan lah. Tapi nak pendekkan cerita, satu bangunan alhamdulillah saya dapat jual. Satu bangunan yang tertunggak 15 bulan ni tak ada siapa nak beli. Okay. So apa yang saya buat, ini tindakan paling gila saya pernah buat lah. Saya terfikir, what if kalau saya beli? Saya beli Masa tu gaji saya RM1,940. Itulah gaji saya sehingga kesudah 1940 gaji saya. Dan saya nak beli bangunan yang bernilai RM400,000. Yang tertunggak 15 bulan. Okay. So ini panjang saya nak cerita macam mana saya capai. Tapi the main thing ialah saya kena settle hutang.
So by hook or by crook saya pindah settlekan that hutang. So memang saya beli satu. Mimi Salih beli satu bangunan. Proses saya tak mudah, susah sebab nak beli commercial building. So lepas tu staff yang ada. Okay. Staff juga ialah satu kos yang kalau kita tak handle betul-betul juga akan memudaratkan. Jadi dengan staff saya mention yang kita akan buat bayaran gaji 2 kali. Okay. So masa ni lah start ramai yang berhenti. Okay. So actually it's a blessing bila staff berhenti. So kita secara tak langsung kita kurangkan kos lah. Tapi Alhamdulillah sebab saya, mak dan abah memang boleh menulis. Jadi apa yang wartawan berhenti kita boleh take over. Semudah itulah saya, mak dan abah masa tu. Okay, lepas tu saya take over majalah. So bangunan saya beli. Lepas tu kita ada 3 majalah tadi 3 majalah, Ibu, Pesona dengan Usahawan Sukses. So saya kata kat mak kasih Muni Usahawan Sukses. So saya ambil majalah Usahawan Sukses. Yang rugi tu yang majalah yang rugi tu saya revamp. First yang saya revamp ialah ingat saya nak kurangkan liability. Saya kurangkan kuantiti cetak majalah Usahawan Sukses dan saya tak jual kat kedai. Sebab what's the point jual kat kedai kalau dia pulang balik tak terjual. Okay. So apa saya buat ialah saya fikir macam mana untuk aku jual majalah, letak majalah ni di tempat yang orang sesuai, orang yang the right people akan nampak. So, saya masa tu dalam MECD, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Saya selalu dapat press conference pergi kat sana. Sekali entah macam mana saya terdengar bahawa setiap hari Rabu ada post kabinet. Okay. Kan kita selalu nampak kat parlimen kan? Okay. Selepas habis parlimen, diorang ni semua akan meeting. So, dia panggil post kabinet. Dan dia akan buat di kementerian masing-masing. Saya baru ajar masa tu lah. So, masa ni lah kita kena buka telinga. So, apa saya buat? Saya letak majalah saya bagi free semasa post kabinet. Okay. So ini baru cerita nak macam mana nak settlekan hutang. Okay, nak settlekan hutang dulu. So macam tadi saya kurangkan cetak semua. So saya letak free dekat post kabinet. Sebab saya fikir macam ni, free saya bukan free sebab setiap free saya ada ROI dia. Saya kena make sure the right person nampak saya punya majalah. So post kabinet ialah ada masa tu 40 orang, ada menteri, ada CEO semua agensi. Okay. So lagi yang saya buat untuk kurangkan hutang liability ialah jumpa semua penghutang. Semua pemiutang saya masa tu saya jumpa ataupun saya call. Saya call, saya kata boleh tak saya buat saya nak mohon buat penjadualan pembayaran balik hutang. Walaupun 200,000 saya minta. So saya cakap ini je yang saya mampu bayar. Kalau saya mampu bayar 500, saya cakap saya bayar 500. Bayangkan saya ada 5, saya bayar RM500. One thing saya belajar juga, bila kita dealing dengan manusia ada manusia memang keras hati lah, tak boleh nak buat apa. Tapi ada yang lembut hati sebab dia pun buat bisnes. Dia kata okey, 500. Okay. Asalkan payment tu makin dia punya hutang tu makin lama makin kurang. So alhamdulillah masa daripada 5 tu kat situ je dah ada 500,000 500,000 dan 600,000 lah hutang cetak, hutang colour separator Lepas tu okay. So sekarang ni ingat saya punya main objektif untuk kekal waras satu je saya ingat nak kurangkan liability, nak tingkat pendapatan. So tadi antara strategi saya untuk kurangkan liability, untuk tingkatkan pendapatan. So apa saya buat? Ingat tadi post kabinet saya kasih kan. Kebetulan ni semua yang part pendapatan ni saya syukur pada Tuhan ni rezeki Tuhan lah. Tuhan nak bagi kan. And then kebetulan saya grab rezeki tu at the right time. Okay. Satu yang tadi masa post kabinet tu, salah seorang CEO tu nampak muka saya dan dia macam nampak macam dikenal somebody yang muka macam ni. Rupanya CEO agensi kementerian tu ialah kawan lama abah saya. So masa tu dia terus call, dia kata boleh tak buat bulletin untuk dia. Dapat. So saya dapat buat bulletin dengan dia untuk 2 tahun. Alhamdulillah rezeki. Okay. Dan yang kedua, ingat majalah Usahawan Sukses tadi saya take over. Rezeki Tuhan juga
tiba-tiba kerajaan dia buat program MECD, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, dia buat program periklanan di mana dia bagi RM50 dia taja untuk usahawan SME masuk iklan dalam media-media terpilih. Dan salah satu media tu ialah majalah Usahawan Sukses. So masa tu mak abah balik daripada Mekah. Mak abah pergi Disember 2006. Tanda tangan untuk program MECD tu ialah seminggu lepas abah balik. Abah masih pakai songkok putih, rambut lepas tahalul tu masih rapat kat kepala, sign bersama-sama Karang Kraft, utusan TV3 Media Prima masa tu. Ada 7 masa tu yang pertama, dan salah seorang penerbit kecil yang bernama Pustaka Wira Hassan Bahad, abah saya sign. So untuk tu ni rezeki dapat, saya dalam tempoh tu saya dapat 180,000 untuk setahun tu lah. Setahun tu saya dapat. Jadi tadi saya dah dapat buletin, saya dah dapat periklanan dan daripada situ alhamdulillah dapat juga job. Okay. So yang penting masa tu ialah untuk kekal waras. Kenapa saya kata nak kekal waras? Sebab bila kita cerita pasal waras ni, kita perlu objektif. Bila kita cerita objektif, dia memang clear. Kalau kita nak buat objektif pun dia kena tahu objektif tu dia kena capai sesuatu. Maknanya bila kita dicapai lah. Dia maknanya bukan sekadar kita kata oh aku nak buat tapi dia tak capai. Itu bukan objektif. Objektif dia kena capai. So untuk kekal waras, so saya faham dekat luar sana kawan-kawan dalam keadaan macam ni, dalam keadaan gawat, memang dalam ni dia macam blur tau. Macam dia punya feeling rasa macam kat awang-awangan kan, macam apa nak buat. Okay, first thing first, fikir apa misi kita. Okay, misi saya masa tu ialah nak kurangkan liability, tingkatkan pendapatan. Itu je saya fikir. Dan itu objektif saya lah. Objektif saya. Lepas tu jangan layan perasaan. Memang macam menangis ni normal. Macam saya tak kata oh kena tahan nangis, tak. Kalau nak nangis. Saya tak ada tahan. Tapi saya tak layan perasaan. Jadi bohong kalau saya kata saya tak nangis sepanjang saya punya tu, tak. Saya pernah masa tu saya ada driver kan. Saya pernah 4 kali. Saya ingat 4 kali lah saya nangis. Driver dia sebelah. Tapi saya nangis tak payahlah terisak-isak. Tak payah nak terisak-isak tempat lain lah kan. So dalam solat dia tak payah cerita lah. Jadi kita perlu sebagai manusia benda ni normal. Tapi jangan layan perasaan tu. Kita kena clear kita punya objektif apa. Kedua, okay, ini sebagai manusia juga ada ketika kita tak boleh tahan sebab problem ni dia akan affect kita punya body, mind and soul. Dia akan letih satu macam. Saya suggestkan juga, ni apa yang saya buat juga, ialah saya usaha alih pemikiran yang masalah tu kepada benda lain. Tahun 1999 sampai tahun 2001 saya sambung belajar. Ni mak masa tu tiba-tiba mak suruh ni lah sambung. Okay. So tahun tu saya sambung belajar. Saya sambung belajar master sarjana. Alhamdulillah tahun 2001. Lepas tu saya masa tengah teguk bisnes tu pun saya sambung belajar juga. Saya ambil Doktor Falsafah tahun 2009 sampai 2011. Kenapa sampai tahun 2011? Sebab saya digagalkan masa tu. Itu trauma lain lah. At the same time juga masa tu juga saya masuk larian. Masuk larian sebab saya perlu fikir benda lain. Jadi kalau tengok gambar album saya dekat Facebook, banyak saya aktiviti berlari tahun 2010, 2011, 2012. Terakhir saya rasa saya masuk larian. Larian tu sebab saya nak van out. Okay. Lepas tu yang ketiga, tadi cara nak kekal waras tadi, satu memang kena objektif. Kedua, jangan layan perasaan. Yang ketiga, usaha untuk alih pemikiran daripada yang masalah tu kepada something else. Yang keempat, sentiasa fikir solusi. Okay. Bila kita kata fikir solusi ni, basically apa yang kita buat ialah kita cari inspirasi kat sekeliling. Kadang-kadang solusi ni dia nak mendapat ilham ni, dia sekali-sekala Tuhan jentik
dapat ilham ni. Tapi selalunya datang daripada inspirasi kat keliling. Rezeki saya alhamdulillah, saya interview untuk majalah usahawan tadi saya ramai interview para usahawan, jadi mereka banyak memberi tips secara tak langsung dan saya tanya soalan macam mana nak buat. So antara yang saya tak boleh lupa ialah Datuk Muhammad Hashim. Saya selalu sebut bila saya tulis status di FB, saya selalu mention nama dia. So dia rugi 200 juta dalam masa 2 minggu, masa tahun 1997 punya gawat 1997 punya gawat. They lost 200 million in 2 weeks setiap 15 minit 2 juta. Okay. Jadi apalah sangat yang saya nak cari, tapi yang hutang saya tu kan kalau compare lah. Tapi masa tu juga saya sedar bila saya interview ramai usahawan, masalah bisnes tu real. Maknanya kalau katakanlah saya hanya nak cari 10,000, Datuk Muhammad nak gerakkan kapal dia tu masa tu dia bawa macam kapal nak keluar daripada pelabuhan je, dia kena ada 10 juta. Bayangkan 10,000 saya dengan 10 juta Datuk, kalau ikutkan kosongnya berbeza Tapi masalah bisnes tu, peningnya di sini sama, rasanya di sini sama jadi that's why bila saya faham bila orang dalam keadaan kegawatan ni memang untuk kekal waras tu memang sukar tapi yang saya cadangkan di sini saya bercerita berkongsi ni sebab saya dah mengalami dan saya faham perasaan untuk kekal waras Jadi saya ulang tadi 4 benda tadi untuk kekal waras memang kena perlu objektif Kedua, jangan layan perasaan kita faham ini manusia tapi usaha tidak layan. So cara untuk tidak layan juga ialah dengan mengalih kita punya pemikiran pemikiran yang tengah pening tu maknanya still fikir solution tapi kita alihkan juga, kita buat perkara-perkara lain at the same time. Perkara-perkara yang boleh buat kita lagi positif lah rasa. Soal macam saya buat ialah saya berlari, saya sambung belajar sebab saya jumpa circle-circle lain lepas tu sentiasa fikir solusi Jadi saya harap, saya doa saya sangat pada kawan-kawan di luar sana semoga kegawatan ni meningkatkan kita punya takwa kepada Yang Maha Esa. Saya faham dalam situasi gawat ni kita rasa macam kita tak tahu apa nak buat kita macam lost hope apa nak buat kita nak cari duit kat mana. Okey, istighfar memang saya nampak memang berkesan istighfar ni dia bagi satu ketenangan lah untuk kita berfikir istighfar so nanti dia akan datang ilham tu datang lepas tu be inspired, lihat kawan-kawan sekeliling kita Jadi saya harapkan kawan-kawan di luar sana dapat manfaat daripada apa yang saya ceritakan ini, saya kongsi ni jadi mungkin apa yang saya buat ialah pengalaman saya sendiri. Mungkin kawan-kawan hanya boleh ambil sedikit daripada apa yang saya kongsikan. Gunalah mana yang boleh beri manfaat Jika juga melihat apa yang saya cerita ni boleh memberi manfaat pada kawan yang lain, boleh kongsi dengan kawan-kawan yang lain Jadi saya doakan untuk kawan-kawan di luar sana, terutama orang bujang masa saya lalui semua proses tu, saya masih berusia akhir 20-an dan sepanjang usia saya 30-an jadi dan saya bujang masa tu. Jadi dia tak ada isu pun saya bujang dah berkahwin dalam menghadapi masalah. Masalah is masalah, kewarasan is masih isu kewarasan Jadi saya doakan semua kawan-kawan di sana diberi ilham, diberi rahmat dan berkat oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk kita kekal tabah dan semoga setiap usaha yang kita buat untuk keluar daripada kemelut ni Tuhan Yang Esa terima sebagai ibadah Jadi semoga kita jumpa di lain masa. Sebarang komen sebarang cadangan boleh letak di bahagian komen Jadi sehingga jumpa di lain masa dengan topik yang lain Saya Mimi Saleh mengucapkan Assalamualaikum.